Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan kita pada malam ni. Rasanya masih tak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya ma'azir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Wa minkum taqabbal karim. Mudah-mudahan Allah bagi kita kerahmatan berhari raya. Tapi kena beringat juga ni, janganlah duk sibuk raya lupa nak puasa 6 lah. Puasa 6. Nabi kata man shama Ramadan thumma taba'ahu sita min Syawal qasiyamid dahri atau kama qala, kata Nabi, siapa yang berpuasa Ramadan lepas tu diikuti dengan puasa 6 dalam bulan Syawal, pahalanya seperti orang yang berpuasa sepanjang tahun. Tu nak tak nak kena usaha buat benda tu, sebab pahalanya sangat besar. Dan kalau orang tanya kenapa pahalanya besar, memang patutlah besar pahalanya. Kenapa? Sebab dia berpuasa ketika mana orang berhari raya. Orang duk beraya tapi dia tahan untuk berpuasa. Itu sebab pahalanya sangat besar. Nak tak nak kena usaha juga. Dah patut bermula dah. Waktu yang paling senang nak buat puasa 6 ni hari kerja lah. Hari cuti nak beraya kan, hari kerja. Nak tak nak kena buat lah. Ya. Kena kuat usaha untuk tahan daripada makan. Susah memang susah. Ya, cumanya ada pendapat ulama, ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan puasa 6 ni. Pertama, ada yang mengatakan kena puasa ganti dahulu baru buat puasa 6. Yang kedua, sama ada puasa kalau masanya panjang, buat puasa Syawal, puasa sunat dahulu, dan juga lepas tu buat puasa ganti. Ataupun satu lagi pendapat mengatakan boleh digabungkan sunat dan juga puasa wajib. Ikutlah mana-mana pun. Ya, cuma saya cadangkan baik buat puasa yang ganti dahulu, yang wajib, sebab masa banyak lagi ni. Bagi yang perempuan buat puasa yang wajib dahulu, lepas tu barulah selesaikan dengan puasa sunat 6 dalam bulan Syawal. Cuma saya nak cadangkan tuan-tuan, kita kena usaha buat puasa 6. Usaha nak sampai kepada mardatillah, redha Allah Ta'ala, takwa ni tadi kan, dia punya usaha kena lebih berbanding orang lain. Apatah lagi bila kita nak galakkan anak berpuasa, dia nak tak nak mak bapak kena puasa dulu. Jangan nyuruh nak puasa 6 tapi mak ayah tak puasa. Kita kena start dulu, mula dulu baru anak buat. Cumanya dengan anak ni juga kena pandai-pandai sikit macam mana cara nak pujuk anak-anak untuk puasa 6. Dia ada cara-cara nak buat dengan anak ni. Sama juga seperti puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kita bagi anak kita hadiah lah kalau dia puasa, cukup. Sama juga dengan puasa 6 ni. Puasa 6 hari je, 6 hari kalau lama sangat pun. Bagi je anak duit raya sehari RM10 bagi je. Sebab puasa ni susah nak buat. Kalau orang tua pun susah nak buat, dak budak lagi susah nak buat kan. Dak budak lagi susah nak buat. Kalau orang tua pun nak tak nak kena juga bagi ganjaran pada orang tua nak puasa, apatah lagi dak budak. Sebab dak budak bagi lebih pun tak apa, niatkan sebagai sedekah duit raya pada anak kita. Satu hari RM10, 6 hari bagi RM60. Sebab pahalanya lebih besar yang kita nak tu. Pada saya, kalau anak yang umur 10 tahun ke atas lah, 10 tahun, 11 tahun tu dah boleh digalakkan puasa 6. Galakkan puasa 6. Saya cadangkan tuan-tuan nak galakkan anak puasa 6 ni. Satu, bagi dia hadiah. Yang kedua, layan dia macam mana puasa Ramadan dulu. Bawa pergi beli makanan kat kedai. Dia nak makan KFC, beli KFC tu. Puasa 6 sebab susah nak buat ni. Bagi dia apa-apa ganjaran, bawa lah pergi mana-mana nak beli makanan. Layan apa yang dia nak. Habis puasa 6, buat macam hari raya balik. Bawa dia berjalan. Tak pergi rumah orang pun, pergilah jalan mana-mana. Raikan dia sebab dapat puasa 6. Kita kena buat sebab pengajaran. Itu sebab dalam Islam juga Allah Ta'ala dah sebut, Nabi sebut dalam hadis berkaitan dengan ganjaran orang puasa 6, dapat pahala berpuasa sepanjang tahun. Sama juga, semua orang memerlukan ganjaran. Bezanya apa? Orang dewasa ganjarannya lain, orang budak-budak ganjarannya berbeza dengan orang dewasa. Itu sebab sedangkan mak ayah nak start puasa 6 dengan anak-anak, satu, kita kena puasa. Yang kedua, nak galakkan anak, mesti ada ganjaran. Mesti ada ganjaran, mesti ada hadiah. Ni untuk puasa 6 sahaja ni, nak dapatkan 6 hari ni. Boleh buat selang-seli, tak ada masalah. Tak sempat nak habis, buat
selang-seli, minggu depan pula buat 2 hari. Dan orang tua-tua ni tak tahu nak kata macam mana lagi dah. Kalau nak lagi hadiah payahlah kan. Umur dah 40 50 dah, nak hadiah juga payahlah macam tu kan. Cukuplah rasa kita ni banyak sangat dosa. Cukuplah kita rasa yang Ramadan kita masih lagi tak cukup lagi tu. Rasa gitu je lah. Masa puasa Ramadan hari tu ada cakap yang tak elok. Ni puasa 6 nak cover balik, nak tutup balik. Masa puasa Ramadan hari tu ada lambat datang surau. Ada masa puasa Ramadan hari tu ada tarawih tak buat. Tu nak buat puasa 6 ni, nak cover balik, tutup balik. Mana-mana yang rosak dalam puasa Ramadan kita. Puasa 6 pun buat, puasa Senin Khamis pun buat, puasa 3 hari dalam bulan setiap bulan pun buat je. Pahala sangat besar. Kerana apa? Sebab kita berpuasa ketika mana orang berhari raya. Memang susah. Tapi mudah bagi orang-orang yang merasakan dia sangat perlu kepada pahala ni tadi. Dia rasa tak cukup, dia rasa tak mampu nak bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan banyak dosa. Dia usaha juga ke arah tu. Tolong usaha sama-sama dan juga anak-anak kita. Untuk anak-anak tu dapat sehari 2 pun Alhamdulillah dah. Nak latih dia kan, dapat sehari 2 pun cukup dah Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam puasa ni, puasa juga, raya-raya juga ni, raya-raya juga. Tapi waktu yang sama jangan lupa berpuasa 6. Rebut juga peluang tu. Baik, kita nak sambung berkaitan dengan kitab pendidikan anak-anak dalam Islam. Berkaitan dengan sebab-sebab, bawah tajuk sebab-sebab penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. Baik, kita sampai kepada bab di mana perlakuan ibu bapa yang tidak baik memberi kesan kepada anak-anak. Baik, bila berlaku masalah mak bapak dengan anak-anak, dia akan menjadi sebab anak-anak mencari rakan untuk menggantikan tempat mak bapak. Dia faham gitu. Bila anak-anak tak baik hubungan dengan mak bapak, anak-anak terpaksa cari ganti. Siapakah orang terbaik untuk menjadikan tempat ganti mak ayahnya? Dengan sebab tu dia akan mencari kawan-kawan dia. So berhati-hati ibu ayah. Kalau kita tengok dalam ayat Al-Quran surah Al-Furqan ayat 27 hingga 29, kata Allah, wa yawma ya'addu zalimu 'ala yadihi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula. Pada hari, kata Allah, pada hari orang-orang yang bersalah itu menggigit tangannya sendiri. Orang yang berdosa itu bersalah kepada Allah Ta'ala, yang masih berdosa, gigit tangan sendiri. Apa dia kata? Alangkah baiknya kalau dulu aku menurut jalan benar bersama Rasul. Wahai malangnya nasib, alangkah baiknya jika aku tidak menjadikan si fulan itu kawan. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari pengajaran Tuhan sesudah penyakit itu datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu selalu mengecewakan manusia. Allah gambarkan dalam Al-Quran, akhirat nanti ada satu kelompok manusia yang sangat menyesal. Ketika mana sewaktu di dunia dia sepatutnya memilih untuk mengikut Nabi SAW, dia tersalah pilih kawan. Akhirnya dia diheret masuk ke dalam neraka bersama dengan rakan itu tadi. Dalam surah Al-Isra Allah Ta'ala juga menyebut yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Pada hari tersebut, yakni pada hari akhirat, manusia akan diseru bersama dengan imam-imam mereka. Dekat dunia dia ikut siapa, kat akhirat juga dia akan ikut orang tu. Kalau kat dunia dia ikut Nabi, Nabi masuk syurga, dia masuk syurga. Kalau di dunia dia ikut orang kawan-kawan yang jahat, dalam akhirat juga kalau kawan tu masuk neraka, dia juga masuk neraka. Dan orang ni di akhirat nanti sangat menyesal. Kata Allah, dia mengenang balik nasib dia. Mengadu pula ke Allah. Duk marah diri sendiri. Dia gambarkan dia menggigit tangannya nak menunjukkan betapa kecewanya orang ni. Kenapa? Dia kata, kalau dulu aku ikut Nabi kan elok, kenapalah aku ikut kawan ni? Nampak pentingnya kawan. Sebab ibu ayah, nak tak nak kita perlu menjadi rakan kepada anak kita, supaya anak kita sama kita dapat heret dia masuk ke dalam syurga. Dengan syarat mak bapak kena soleh salihah, dapat anak soleh. Jaga-jaga je. Bila mak bapak gagal menjadi rakan baik, rakan kongsi cerita dengan anak-anak, dia cari kawan.
Yang kawan ni pula, kalau dia salah pilih kawan, malanglah kita. Itu sebab mak bapak kena guide anak-anak, kawan yang macam mana yang patut dia cari. Dia faham gini anak-anak dia belajar, budak-budak ni dia belajar dengan banyak cara. Dia belajar dengan melihat, dia belajar dengan mendengar, dia belajar dengan meniru. Dia akan tengok siapa kawan mak bapak dia. Dia tengok kawan mak bapak dia siapa. Sebab dari situlah dia akan pilih kawan dia seperti kawan mak bapak dia. Itu sebab bawa anak kita ni, kalau kita datang kat surau, jumpa kawan yang baik-baik, bawa sekali anak tu biar anak tu tengok ni kawan bapak. Kawan bapak juga pergi surau, pergi masjid. Dia nampak. Di situ secara tak langsung tu, kita mengajar anak kita, ni cara nak pilih kawan. Kawan yang macam mana, ni kawan dia. Supaya anak tak salah pilih kawan. Itu cara. Yang lain juga, nak tak nak, mak bapak kena dirahkan kepada anak kita. Macam mana nak jadi kawan kepada anak, tengok kawan dia siapa. Macam itulah layan anak seperti mana kawan tu layan dia. Kawan ni suka apa? Dia suka dengar cerita anak. Kawan suka main dengan anak. Tu cara nak jadi kawan kepada anak sebelum dipilih orang lain. Anak suka bercerita, kita bercerita dengan anak, dengar cerita dan layan cerita dia. Apa cerita layan sebelum dia memilih kawan yang lain. Dia pilih kawan yang lain, dia termasuk, kalau kawan tu tak betul, dia termasuk dalam kumpulan yang menyesal akhirat nanti. Siapa yang salah? Kita yang salah. Tapi kalau kita dah didik anak elok-elok cara pilih kawan, faham gini je, bila kata Sayyidina Ali sebut apa? Bermain dengan anak selama 7 tahun, bersahabat dengan didik anak selama 7 tahun dan bersahabat dengan anak selama 7 tahun. Maknanya proses main dengan anak, bersahabat dengan anak ambil masa yang panjang. Nak jadi rakan kepada anak mengambil masa yang panjang. Dia bukan sehari dua, bukan sebulan dua. Kalau kata Sayyidina Ali main tu 7 tahun, didik anak 7 tahun, bersahabat dengan anak 7 tahun. Selama 21 tahun duduk dengan anak ni, betul-betul nak menjadi rakan kepada anak. Prosesnya panjang. Barulah sampai signal kita nak beritahu dekat anak, ni lah sepatut kawan kau kena cari. Esok kalau kau dah besar kau nak kahwin, macam ni lah orang yang patut kau cari. Budak dilema hari ni kan, nak cari pasangan yang macam mana. Tu mak bapak kena guide, lagi-lagi anak yang sekolah menengah ni. Sekolah menengah. Budak dah mula dah. Biasalah budak-budak kan. Nak mula bercinta, mula nak dating. Dia ada grup WhatsApp dia cukup dah tu. Nak cakap anak-anak mak bapak pun sama kan. Kan bapak pun yalah, walaupun dah kahwin kan. Bila ada grup tu kadang-kadang kawan-kawan ni macam-macam nak kat situ. Budak-budak lagi lah. Dekat situ dah kena guide sikit-sikit. Terutamanya dalam memilih kawan tu. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Tengok kata Allah apa? Satu teman kepada teman yang lain pada hari itu, yakni pada hari kiamat, bermusuh-musuhan. Akhirat nanti kawan masa dekat dunia pun bermusuh. Illal muttaqin, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maknanya nak tak ada pilihan. Di dunia kena cari sahabat yang bertakwa kepada Allah. Sebab ini bagi manfaat kepada kita. Rupa-rupanya di akhirat nanti kawan-kawan baik kita di dunia ini, di akhirat nanti bermusuh dengan kita. Bagaimana bentuk musuhnya? Nabi cerita dalam hadis berkaitan dengan kumpulan orang yang muflis di akhirat. Muflis sebab apa? Ketika mana dia datang kat surau, banyak buat pahala. Akhirat nanti rakan yang bersama-sama dengan dia tuntut dekat akhirat nanti. Inilah kawan aku dulu yang sama-sama ajak aku buat jahat dulu. Dia tuntut ke akhirat. Masing-masing nak selamat. Dan masa itulah kawan baik bermusuh di akhirat. Lupa nak ngajak kawan tu buat baik. Lupa nak menegur kawan tu buat baik. Dah tegur tak berubah juga, terserah pada Allah Ta'ala. Begitu sekali Allah nak gambarkan. Sebab itulah kita kena memilih kawan yang baik-baik dan bimbing anak supaya anak juga memilih rakan yang baik-baik untuk anak. Sebab nak tak nak kita kena gaulkan anak. Macam kita dalam grup kan kat surau ni, gaulkan kawan-kawan anak kita gaulkan dengan orang ni yang baik-baik je. Gaulkan macam itu. Kalau ikut ulama-ulama yang terdahulu, dia buat macam mana? Dia bawa anaknya tu pergi jumpa guru tu, pergi jumpa dengan guru ni, pergi dengan jumpa guru tu, pergi berguru dengan mana banyak orang. Dia akhlak dia tu cantik elok kat situ. Itu sebab antara ciri penuntut ilmu ni mesti akhlaknya baik.
Nak dapatkan akhlak yang baik, dia mesti bercampur dengan guru-guru yang baik, yang elok-elok, bercampur dengan orang saleh. Dia kena pergi bermusafir. Ajar anak kita menuntut ilmu dengan bermusafir, cari guru-guru biar dia lebih menghormati guru. Bila dia mencari guru, orang bila mencari guru dia lebih hormat guru tu. Itu yang dia ajar kepada kita. Apa lagi yang disebut? Kata Nabi SAW, "Mathal jalis salih wal jalis as-sawu kamathali hamil misk." Perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jahat ialah laksana pembawa wangi-wangian dan tukang besi. Wa nafikhil kir fa hamil misk imma yahdhik. Adapun pembawa wangian itu sama ada dia memberimu sedikit ataupun anda memberi daripadanya sedikit. Au tashtari min au tajida minhu rihan tayyibah. Sama ada kita bawa, dia kata adapun pembawa wangian itu sama ada dia bagi sikit dekat kita ataupun dia memberi daripadanya sedikit ataupun anda dapat mencium daripadanya bau-bauan itu. Duduk dengan orang bau minyak, orang yang jual minyak wangi, tak beli ke, tak pakai ke, tapi dapat juga bau wangi itu sikit. Itu kata Nabi. Wa nafikhul kir imma an yahriqa thiyabak aw tajida minhu rihan muntinatan. Adapun tukang besi, kata Nabi, sama ada dia membakar bajumu ataupun anda akan mencium daripadanya bau-bauan busuk. Duduk dengan tukang besi ni, kita tak bakar besi pun, tapi sebab duduk dekat dia terbakar juga baju kita. Nak ceritanya, duduk dengan orang baik dapat manfaat kebaikan, walaupun kita tak buat baik, dapat juga rahmat kebaikan. Tapi duduk dengan orang yang tak baik, orang jahat ni, kita tak buat pun, kita tak buat benda jahat, tapi sebab duduk dengan dia, kita juga sama-sama disebut sebagai orang jahat. Gaulkan anak kita dengan orang yang baik-baik. Dalam hadis lain Nabi sebut, kata apa? Iya wa qarinas su fa innaka bihi tu'raf. Awas anda berkawan dengan orang yang jahat. Nabi kata jaga-jaga kawan dengan orang jahat. Nanti besok kau juga akan jadi jahat, kata Nabi. So hati-hati. Orang tanya, dadak tanya saya, banyaklah tanya saya soalan kaitan dengan dia cuba nak bimbing kawan dia yang jahat-jahat ni lah. Dia cuba nak bimbing kawan. Boleh tak? Saya kata boleh, tak ada masalah. Dengan syarat engkau boleh bimbing dia. Tapi kalau kamu tak boleh nak bimbing dia, takut-takut kamu pula terpengaruh dengan dia, tinggalkan tu lebih baik. Tinggalkan kawan tu lebih baik daripada nak cuba juga bimbing, last sekali kau pula ikut dia pula. Kalau tak kuat, tak boleh. Satu lagi, kena perhatian anak kita. Dia kadang-kadang nak cek kawan untuk nak bimbing dia, pastikan biar sama jantina, jangan berbeza jantina, sangat bahaya. Dah sekali tak jadi dah bimbing tu, dia jadi benda lain pula nanti kat situ. So jaga-jaga elok-elok. Dia kawan dekat college, dia kawan dekat universiti, kena perhatian elok-elok. Sebab dia nampak gambar kat Facebook ke, gambar dia dekat Twitter, Instagram tu, tanya kawan anak kita ni siapa, dia siapa. Kena tahu selok-belok tu. Betul niatnya baik, duduk dalam usrah, tapi ialah dah campur lelaki perempuan, habis tu. Guide tu kena betul. Satu lagi, tengok guru yang mengajar anak kita tu siapa. Guru yang buat usrah dekat universiti tu, siapa guru, siapa pensyarah yang duduk dengan anak kita. Itu pun satu hal juga tu. Kadang-kadang guru ni macam-macam perangai kan. Minta tolong jaga ibadah anak kita. Kalau ada usrah, pastikan usrah tu betul. Ini macam-macam hari ni, jaga elok-elok. Itu utamanya kalau anak kita bercampur pula, berkawan pula dengan orang luar daripada Timur Tengah tu, jaga elok-elok tu. Yang daripada Iran, daripada Iraq tu katakan. Hari ni kes IS kan sekarang ni kan. Jaga elok-elok tu. Pergaulan anak kita kena perhatikan elok-elok. Okey. Alangkah baiknya bagi para ibu bapa dan para pendidik mengambil semua petunjuk yang mulia ini supaya mereka dapat memperbaiki keadaan anak-anak mereka. Pastikan anak tersebut dibawa kepada orang yang baik-baik. Dia kata dekat sini, tunjukkan yang baik-baik, letakkan dalam kelompok masyarakat yang baik-baik. Dan sebab saya berjumpa juga dengan mak bapak yang dia ialah bila dia mengadu masalah anak, akhir sekali saya cadangkan kepada mak bapak, anak ni dah tak sesuai berada kat sekolah ni. Sebab duduk kat sekolah tu macam-macam perangai anak dia. Saya kata, tuan, anak tuan dah tak sesuai berada di sekolah ni. Bawalah ke sekolah lain yang persekitarannya lebih baik. Dia tak skor pun tak apa. Tak dapat nak skor 5A, SPM, PT3 88A pun tak apa. Yang penting dia persekitarannya baik. Sebab kata ulama, antara 3 perkara elemen penting dalam pendidikan anak-anak, yang pertama mesti ada al-bi'ah as-salihah. Mesti ada persekitaran yang baik. Persekitaran yang baik inilah nak bentuk. Nak jadi anak kita sembahyang,
pastikan tempat yang kita hantar dia bersekolah, budak semua semayang. Baru dia rasa nak semayang. Macam kita lah juga dengan kawan. Nak puasa, dapat kawan-kawan yang berpuasa. Kawan yang ingatkan kita, remind kita. Dah puasa belum? Barulah rasa nak puasa. Ni kalau duduk dengan kawan yang tak puasa, sama kan lah. Dia boleh tak merokok, jadi merokok. Jadi begitu je. Gaulkan dia elok-elok. Memang saya akan cadangkan kepada mak bapak, kalau tak boleh nak kontrol anak, bawa anak ke tempat yang lain, persekitaran yang baik. Sebab persekitaran yang barakah ini, dia ada kesan kepada anak kita. Tengok je lah Nabi SAW, tengok Nabi. Nabi SAW masa kecil dia duduk kat mana? Nabi tak duduk kat bandar. Nabi duduk kat kampung. Di perkampungan Bani Sa'ad. Kenapa? Satu, nak mahirkan Nabi dengan bahasa Arab. Sebab di Mekah, di bandar masa tu bercampur, orang luar ramai datang. Arab dah jadi Arab campur-campur dah. Arab ajam kat situ. So letak kat kampung. Nabi belajar bahasa Arab yang betul. Yang keduanya, tak nak bagi Nabi ni bercampur dengan budaya-budaya yang luar. Nabi juga dia buat begitu. Oleh Allah Ta'ala rancang Nabi. Allah rancang Nabi. Hantarkan Nabi ke perkampungan Bani Sa'ad. Sama juga dengan kita. Anak kita tak boleh nak kawal, tak boleh nak kontrol, bawa ke sekolah yang lain. Sekurang-kurang akhlaknya baik. Cukup. Ni yang dia ajar. Dapat kawan yang baik-baik. Baik, berkaitan dengan perlakuan ibu bapa. Berkaitan dengan perlakuan ibu bapa yang tidak baik terhadap anak-anak. Di antara hal yang hampir semua pakar pendidikan sepakat mengenainya, ialah bahawasanya jika si anak diperlakukan dengan perlakuan yang keras daripada ibu bapa atau para pendidiknya, contohnya macam didera, dipukul berlebih-lebihan, dimaki, dihamun, dihina dan direndahkan, nescaya suatu tindak balas akan terlahir dalam perjalanan kelakuannya, dan tanda-tanda takut dan tidak puas hati akan lahir dalam segala gelak-geri dan perbuatannya. Nampak disebut anak-anak yang sentiasa dimarah. Sentiasa, bukan tak boleh marah, boleh. Tapi sentiasa dimarah. Bukan setakat marah, dimaki anak tersebut. Kemudian direndah-rendahkan. Dia sebagai cadangan cara nak tegur anak, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah Abasa wa Tawalla. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berdakwah dengan pemimpin-pemimpin di Mekah. Nabi berdakwah dengan pemimpin-pemimpin bukan Islam, nak tarik masuk Islam. Masa tu datang seorang sahabat Nabi yang buta matanya, Ibn Maktum. Dia jumpa Nabi, nak minta kepada Nabi ajarkan berkaitan dengan agama lah. Dakwah. Apa berlaku masa tu, Nabi tak hiraukan dia. Nabi tak hiraukan, Nabi terus berdakwah. Lepas balik semua pemimpin, turun ayat Al-Quran. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Allah Ta'ala tegur Nabi kan. Allah mengajar kepada kita, Allah tegur Nabi ketika mana semua orang dah balik, Nabi berada di bilik, masa tu Allah Ta'ala tegur Nabi. Supaya Nabi melayan semua orang. Sama jugalah. Cara nak tegur anak, jangan tegur depan orang. Jangan marah depan orang. Jangan cakap anak, kita. Nampakkan kita dulu. Dekat office, bos marah kita depan orang ramai. Kita rasa apa? Fras. Rasa malu. Jatuh maruah diri kita. Rasa rendah sangat harga diri kita. Sama juga dengan anak. Walaupun dia kecil. Sama je. Sebab nak marah anak, katalah dia main-main depan kawan-kawan dia, tarik bawa ke tepi. Cakap pelan-pelan je. Budaya hidup mak bapak akan bagi kesan kepada anak. Mak bapak menjerit kat rumah dengan anak, sampai ke besar anak tu dah akan bercakap juga kuat. Dan sekali anak tu bila cakap pelan dah tak dengar dah. Cakap pelan tak dengar. Mak bapak bila cakap kuat boleh dengar. Kenapa? Budaya cakap kuat-kuat tu diwarisi dari masa ke masa tu, sampailah kepada cucu-cucu kita. Diwarisi. Nak marah boleh, tapi bawa. Katalah kawan dia dah balik, panggil dia. Tu boleh. Sebab di situ letaknya harga diri dia, maruah dia, jaga dekat situ. Maki tak boleh, marah boleh. Marah boleh, tapi satu, marah kena ingat. Budak buat salah ada beberapa sebab. Pertama, kenapa dia buat salah? Memang dia tak tahu benda tu salah. Dia tak tahu benda tu salah. Kita ambil contoh apa? Contoh macam duit atas meja. Dia ingatkan duit dia contohnya. Dia rasa macam duit dia. Tapi bapak tu, kita kata itu duit kita. Dia tak tahu benda tu betul ataupun salah. Duit tu duit dia ataupun tidak. Itu antara contohnya. Yang kedua, contohnya macam
Dia budak kecil umur 5-6 tahun. Dia main bola dalam rumah katakan. Budak tak faham, tak tahu benda lagi. Main bola dalam rumah, bola bulat yang lembik-lembik gitulah dia main kan, budak kecil. Dia pun tak tahu salah ke betul. Dia sepak-sepak kena ke orang. Dalam keadaan dia tak tahu tadi nak marah, tapi kita kena ajar dia yang benda tu salah, kena beritahu dia, ni tak boleh main. Berbezalah budak 5 tahun lain pula, budak 10 tahun lain pula cara kita nak marah dia. Tapi kita kena tengok. Termasuk juga kita orang dewasa. Benda yang kita tak tahu, kalau bos kita marah, kita pun jadi tahu, kita pun sakit hati juga. Bos kata apa kat kita? Ni, buat surat ni, aku nak tengok surat ni siap. Kita pun buat surat. Lepas tu salah, bos marah kita. Kita pun kata apa kat bos? Saya pun tak tahu nak buat macam mana, tiba-tiba nak marah saya. Sama juga dengan anak. Tak tahu benda tu salah, tiba-tiba nak marah. Tu jangan marah. Itu perbetulkan saja. Yang boleh kita marah, satu memang saja dia buat salah. Memang saja dia buat salah. Dia dah tahu benda tu salah, saja buat salah. Yang kedua, kalau benda yang sangat bahaya. Bila marah, supaya dia berhenti terus buat benda tu. Contoh dia main pisau katakan. Pukul sikit tangan dia, biar dia tak main lagi pisau tu. Itu boleh. Dia akan belajar nanti. Nampak pisau, dia tak akan pegang lagi. Belajar begitu. Tapi kalau dia tak tahu benda tu salah, jangan marah. Yang baiknya, perbetulkan. Contoh dia minum air. Tumpah. Boleh tak marah? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia cuai. Tapi dalam waktu yang sama, kena ajar dia macam mana cara yang betul. Tuang begini. Kalau dah tumpah tu, ambil kain buruk, lap balik elok. Tu boleh ajar dia, didik dia balik. Supaya perkataan yang keluar tersebut membimbing anak tu. Cumanya kena faham begini. Marah macam mana pun, jangan terlampau banyak marah dengan anak. Hadis Nabi clear dah beritahu. Akmalal mu'minina imanan, ahsanul khuluqan, wa altuhum li ahli. Iman orang mukmin yang paling sempurna, siapa dia? Orang yang paling baik akhlak dan juga yang paling berlemah lembut. Berlemah lembut dengan anak dan juga isteri. Bahasa Nabi mudah, sangat berlemah lembut. Bubuhlah macam mana pun, Nabi sangat berlemah lembut. Termasuk juga hadis berkaitan dengan seorang budak duduk selup makanan, datang-datang main-main selup makanan dengan tangan. Nabi tak tengking. Nabi tegur budak tu, ya ghulam, samillah. Ya nak, kalau nak makan, baca bismillah. Kul biyaminik, kul mimma yalik. Makan tangan kanan, ambil dekat-dekat dulu. Nabi tak tengking, Nabi tak bercakap dengan baik. Kalau kau nak makan, makan gini. Maknanya Nabi nak beritahu begini. Nabi dalam keadaan Nabi menegur, Nabi juga membimbing. Tu mak bapak kena buat. Marah-marah, lepas tu bimbing anak tu. Bimbing tu namanya nasihat tu tadi tu. Supaya anak tak nampak yang semua benda tu menyebabkan anak benci kepada mak bapak. Dia tahu mak bapak bimbing dia. Dalam hadis yang jelas, yang Nabi cuma marah, yang Nabi benarkan kita rotan anak kalau anak umur 10 tahun tak sembahyang. Itu clear hadis tu. Umur anak 10 tahun boleh rotan anak. Itu clear. Yang itu boleh rotan anak. Itu pun selepas mak bapak bimbing anak, ajar anak. Dia tak juga sembahyang, boleh rotan. Itu pun dah berumur 10 tahun. Itu jelas hadis tu. Dan kalau nak kaitkan, nak kiaskan dengan yang lain, contohnya umur 10 tahun anak tak puasa. Ambil yang wajib. Sembahyang, puasa. Dua benda ni. Anak tak puasa umur 10 tahun boleh tak rotan? Boleh, tak ada masalah. Kiaskan dengan benda berkaitan dengan solat yang wajib. Yang lain sangat bergantung kepada kebijaksanaan mak bapak. Ada benda boleh rotan, ada benda tak patut rotan. Anak curi duit umur 10 tahun, boleh rotan. Anak kiaskan dengan benda yang haram tu pula. Tu boleh buat begitu. Rotan sikit tangan supaya berhentikan benda yang negatif. Tu boleh buat macam tu. Yang selebihnya, berlaku adillah kepada anak-anak. Benda tak patut rotan, tak patut pukul, jangan buat. Maki tak boleh, tengking depan orang depan-depan tak boleh. Menjatuhkan maruah anak tu tadi. Ada kalanya hal boleh menariknya kepada membunuh diri. Ni sampai anak dewasa ni. Ataupun kepada membunuh kedua ibu bapanya. Ataupun dia akan meninggalkan rumahnya untuk pergi tanpa kembali lagi. Kerana nak mengelakkan diri daripada apa yang ditanggungnya dari kekerasan dan zalim yang diperlakukan yang begitu memedihkan. Dalam keadaan kadang-kadang kita pun nak juga, kita ni nak anak kita jadi baik. Semua orang nak jadi baik. Yang mak bapak jahat tu saya ceritalah, itu cerita nombor 2 lah. Mak bapak nak jadi baik, tapi dalam waktu yang sama pendekatan biar betul. Caranya biar betul. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurbah. Sesungguhnya Allah menyuruh menjalankan keadilan, berbuat baik dan memberi kepada kaum kerabat. Allah perintahkan kepada mak bapak berlaku adil dengan anak
kemudian melakukan kebaikan kepada anak-anak. Bila sebut berlaku adil, adil ni benda yang tak nampak ni. Adil ni benda yang tak nampak. Cuma ulama huraikan adil ini meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil tu macam mana? Adil tu ada masa kita boleh maafkan anak kita. Jangan ada kesalahan yang kita boleh maafkan anak kita atas alasan dia masih kecil dan masih lagi banyak benda yang dia kena belajar. Sebab kita boleh berlaku adil pada diri kita sendiri. Kita boleh maafkan kesilapan yang kita buat. Contohnya apa? Kita lambat sembahyang. Kita boleh maafkan diri kita. Berapa ramai mak bapak hukum diri sebab lambat sembahyang. Tapi bila anak lambat sembahyang, kita rotan kan tak adil dekat situ. Berapa ramai mak bapak yang dah lama tak baca Quran, kenapa tak hukum diri dia? Tapi bila anak tak baca Quran, dia marah anak dia. Kan tak adil dekat situ. Itu sebab baik bimbing anak tu elok daripada marah. Kena melakukan adil. Kita tak baca buku pun, tapi bila anak tak baca buku, kita marah. Kita pun tak baca buku. Tapi dengan diri masing-masing, kita boleh berlaku adil. Kita kan, mak bapak ni, kita kadang-kadang boleh letakkan, tangguhkan sampai waktu tertentu. Nanti besok, sampai umur aku 40, aku datang ke surau lah. Dia letak macam tu, tangguhkan sampai waktu tertentu. Tapi kenapa dengan anak, umur 10 tahun kau mesti sembahyang? Kita umur 40 tahun baru sembahyang. Dengan diri sendiri boleh pula kita betul ansur kan, tapi dengan anak tak boleh. Tu kena perhati elok-elok tu. Jadi kata Allah Ta'ala sebut berlaku adil dengan anak-anak, dengan diri kita masing-masing. Ni duit raya. Anak-anak dapat duit raya masing-masing kan? Anak dapat duit raya. Ada yang mak bapak pegang duit tu, ada anak pegang duit tu. Macam mana nak bagi berlaku adil pada anak tersebut? Kita dah pernah pesan pada anak kita, besok kalau puasa cukup, kita nak bagi hadiah pada anak kita. Bagi tak hadiah tu pada anak. Bentuk apa hadiah kita nak bagi? Ada orang bagi duit raya. Bila bagi duit raya pada anak, duit tersebut jadi hak anak. Jadi bagaimana nak berlaku adil kepada anak kita kalau diminta duit tersebut? Masa itulah kena betul-betul bercakap dengan anak. Okey, ayah bagi banyak ni sahaja untuk belanja. Yang lebih tu masuk dalam tabung. Sebab nak bagi keadilan pada anak, dia ada hak juga untuk menggunakan duit tu. Sama juga dengan kita. Kita juga boleh berlaku adil dengan diri kita. Kita ada hak untuk menggunakan duit. Termasuk juga anak. Cuma nak kena guide, bimbing anak tu. Apa yang patut dia beli. Bila dapat duit, apa yang patut dia beli. Mana yang lebih baik dia gunakan. Adil tadi kepada anak-anak. Terutamanya ketika mana memberi hukuman kepada anak. Itu lagi kena berlaku adil. Ada orang, mak bapak ni, yang bagusnya, bila anak buat baik, dia memang perasan anak buat baik dan dia puji anak buat baik. Ada mak bapak, bila anak buat baik, dia tak puji pun. Dia tak perasan anak buat baik. Tapi bila anak buat salah, masa tu dia hentam betul-betul anak dia. Dia tak perasan, rupanya masa bulan puasa hari tu, anaknya bangun bersahur, baca Quran, pergi tarawih, yang tu lupa nak puji. Tapi sekali anak dia buka puasa, dia punya marah. Apa nak jadi ni? Budak tu nak mati lah tu dah kan? Tak larat tu puasa tu lah. Umur 10 tahun, tak larat. Lupa nak sahur. Yang itu kita marah sungguh-sungguh tu. Kita lupa yang 29 hari, yang 28 hari dia berpuasa. Lupa nak kata, bagusnya abang. Lupa nak sebut benda tu. Anak menanti. Itu namanya bully emosi. Terganggu emosi anak-anak. Benda baik kau tak puji aku. Sekali benda jahat kau hentam aku macam itu. Anak perhati benda ni. Berulanglah benda tu. Besok dia ada anak, dia akan buat benda yang sama juga dekat anak dia. Berulang benda tu. Siapa mengajar? Kita mengajar. So berlaku adil lah dengan diri kita dan juga anak kita. Benda baik pada anak, puji sungguh-sungguh. Puji sungguh-sungguh. Kalau dia berhak dapat hadiah, bagikan hadiah. Sebab itu keadilan pada anak kita. Macam puasa 6 lah saya kata. Boleh adalah benda yang tak elok kita boleh tegur, tapi yang sama benda yang baik, puji sungguh-sungguh. Orang nak penghargaan. Budak makin dia membesar, budak ni, manusia ni, semakin dia kecil, semakin perlukan kepada penghargaan. Orang dewasa tak apa sangat dah, dia dah puas dah hidup. Budak-budak dia nak membesar, dia nak mengekalkan sikap positif anak-anak. Reinforcement, peneguhan positif pada anak-anak ni, dia mesti kepada ganjaran. Ganjaran banyak benda boleh bagi. Paling simple, ucap terima kasih. Peluk cium anak cukup. Paling mudah, tidak perlu berbayar, tak perlu mengeluarkan duit. Anak puasa cukup, buka puasa, peluk cium, bagus abang, cukup. Lepas tu nak bagi duit raya, nak bagi duit raya. Okey dah. Nak meneguhkan yang positif. Dia puas hati dia dapat.
Kalau dia buat salah, mak bapak tegur pun dia tak kisah, sebab yang positif mak bapak dah puji, yang negatif mak bapak tegur, tak ada masalah. Ni kebanyakan kita kadang-kadang lupa, tak perasan. Yang baik tak perasan, yang jahat dia perasan. Kesian pada anak-anak kita. Allah dah pesan berlaku adil kepada anak-anak masing-masing. Dalam ayat Al-Quran juga, dalam surah Ali Imran ayat 134, apa kata Allah? Antara ciri orang yang bertakwa, kata Allah apa? Wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Orang yang menahan marahnya, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat sayang kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Antara tanda orang bertakwa, dia kawal marah dia. Boleh, saya ulang balik, boleh marah tapi jangan terlampau banyak marah. Okey? Dan juga sentiasa memaafkan orang lain. Saya ulang, kalau dengan diri sendiri boleh maafkan, apatah lagi dengan orang lain. Maafkan isteri, maafkan anak, maafkan suami. Okey, kalau nak dapatkan. Ini Nabi Allah Taala sebut antara tanda-tanda orang bertakwa. Ya usari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Taala sediakan untuk orang bertakwa ini syurga seluas langit dan bumi. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra, yang sedekahkan harta senang dan susah. Orang nampak, orang tak nampak, dia banyak bagi sedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiza, menahan marah, wal afina 'anil nas, dan juga memaafkan orang lain. Ini ciri orang bertakwa yang disebut oleh Allah Taala dalam surah Ali Imran ni tadi. Wa qulil nasi husna, kata Allah, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik-baik. Terlampau banyak ayat Al-Quran menceritakan mak bapak kena cakap baik-baik, berlembut dengan anak, kurangkan marahnya. Ayat Al-Quran tak ada lagi ayat Al-Quran ataupun hadis yang membenarkan mak bapak suka-suka hati nak marah anak. Tak ada. Yang ada satu tu je yang Nabi sebut tadi tu, berkaitan dengan budak umur 10 tahun patut dia rotan. Itu je. Yang lain tak banyak Nabi cerita. Yang lain semua baik je dengan anak, semua berlembut. So atas kita lah. Kalau akhirat nanti nak bersama dengan Nabi, so kat dunia kena ikut Nabi. Itu je nak bagi faham. Sebab Nabi tidak berlaku kasar. Walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 159. Andai kata engkau berkasar, kata Allah, kalau engkau berkasar, hati kau bengis keras, nescaya mereka akan lari dari sisimu. Bagaimana nak berdakwah kepada orang? Jangan ada kasar, jangan ada bengis. Lari orang daripada kita. Orang yang kita nak dakwahkan tu lari, nak lari daripada kita. Dia pun mula cari orang lain. Ini berkaitan dengan perlakuan mak bapak. Tersebab dalam kitab yang lain, antaranya kitab berkaitan dengan pendidikan anak-anak, disebut antara ciri pendidik yang baik, dia mesti ada perasaan bersikap tenang ketika marah. Tenangnya lebih berbanding marahnya. Walaupun tengah marah, dia masih lagi tenang. Tengah marah, dia masih ambil masa. Ni tengah marah sangat ni, ambil masa, cari tenang, dan marah ketika tenang. Marah tapi perkataan yang keluar tu lembut. Bukan marah dengan menengking, bukan marah dengan memaki. Antara ciri pendidik yang baik kepada anak-anak. Ya, sesungguhnya Allah sangat suka berlembut pada semua perkara. Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullih. Ini kata Nabi. Allah sangat suka orang yang melakukan lemah lembut kepada orang lain. Ketika mana dia nak menyelesaikan apa-apa masalah, bermula dengan lemah lembut. Dalam hadis Nabi yang lain katanya, Allah merahmati rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah merahmati seorang ayah yang membantu anaknya untuk mentaati Allah. Mak bapak yang membantu anak-anak untuk mentaati Allah Ta'ala. Macam mana nak mula mentaati Allah Ta'ala? Dia bermula dengan mengajar anak. Yang kedua dengan mengajar anak, bimbing anak bersama-sama beribadah. Dalam hadis yang lain kata Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'i. Orang yang merahmati orang lain akan dirahmati Tuhan yang Maha Rahmat. Maka rahmatilah orang yang di bumi, nescaya kamu akan dirahmati Allah di langit. Orang yang merahmati orang lain di bumi, Allah akan merahmatinya di langit. Tuan-tuan muslim-muslimat, kalau siapa banyak bercampur dengan budak-budak,
banyak bercampur dengan budak-budak. Dia nampak gini je tau. Kita akan nampak kan, kalau budak kelas pandai-pandai ni, budak kelas pandai-pandai ni, budaknya cakapnya sopan, baik, result bagus. Ni budak kelas pandai lah, result bagus, cakap sopan. Budak kelas pertengahan campur-campur, kelas hujung kasar. Adalah beberapa orang budak yang lembut sikit. Bila bertemu dengan mak bapak hari terbuka, kan kat sekolah kan ada kan hari terbuka kan, hari bicara akademik tu, mak bapak datang. Kat situ dah nampak dah. Dekat situ dah nampak cara mak bapak dia, cara mak bapak tegur guru, cara mak bapak interaksi dengan guru, dah nampak patutlah anak macam ni. Mak bapak macam tu, mak bapak macam tu, ya. Budak Melayu ni dia akan terbagi, dia ada budak yang kasar, ada budak yang lembut. Tapi kebanyakan saya bertemu dengan pelajar-pelajar yang Cina ni memang kasar. Kenapa kasar? Sebab mak bapak dia kasar, cakapnya sangat kasar. Dia boleh tengking mak bapak dia. Tapi kalau dia betul bercampur dengan budak Melayu ni yang betul-betul baik ni, dia akan lembut. Cukup saja pergaulan dia dengan budak baik, jadi baiklah budak tu. Cukup. Ni pergaulan dengan anak-anak ni tadi. Cukup saja dia dapat orang yang berlemah lembut dengan dia. Guru yang masuk kelas dia lembut, cakap dengan dia, cukup dah. Dan sebab satu juga, mak bapak bila hari terbuka ataupun bila masa pergi jumpa cikgu sekolah tu, berbual dengan guru kelas anak kita tu. Cakap dengan guru anak kita, dengan anak saya kalau boleh cakap elok, cakap lembut. Biar dia tahu yang anak kita ni macam mana. Ya. Walaupun kadang-kadang dia anak kita buat salah, tapi marah-marah pun dalam keadaan berlemah lembut juga anak kita. Sebab kita nak kena biasakan. Dia boleh marah, tak ada masalah. Ya. Banyak kisah yang berkaitan dengan anak-anak ni tadi ni. Itu sebab tuan-tuan perempuan muslim-muslimat, kalau perhati tu, sebab saya kata kalau banyak bercampur dengan anak-anak remaja ni, kita akan tengok perangai dia ni sangat bergantung dengan mak bapak dia dekat rumah. Cara dia bercakap, cara dia ambil, katalah dekat luar dia ambil buku, letak balik macam mana, ada yang campak macam itu, macam duit kan, ada letak macam itu. Semua bergantung dengan apa yang kita buat. Dia nampak kita buat macam tu lah, sama je, tak ada apa beza pun dekat situ. Sebab nak tak nak juga, selain daripada kita sediakan persekitaran yang baik dengan anak-anak, nak tak nak mak bapak kena jadi al-qudwatul hasanah, contoh tauladan terbaik pada anak-anak. Mesti kita tunjuk contoh yang baik-baik pada anak. Yang tak baik itu sorok-sorok je, yang cerita pada anak. Jangan tunjuk pada anak. Yang perangai kita suka main handphone tu, jangan tunjuk pada anak. Sorok sikit. Nanti bila anak main handphone, kita marah kan. Memang kita tak nak lagi dengan handphone ni. Tapi buatlah masa anak kita tidur ke, ataupun anak kita tengah buat kerja. Dia tengah ada kerja, dia tengah sibuk kerja, dia tengah main, kita duduk dengan handphone kita. Kalau tak, dia akan claim nanti, bapak pun main handphone, takkan tak boleh. Tak ke sama tu kan? Sama je benda tu. Sebab dia benda tu qudwatul hasanah, contoh teladan pada anak-anak kita. Tengok contohnya, contoh seorang Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Bani Umayyah. Di antara tersebut dalam kitab sejarah bahawasanya Muawiyah bin Abu Sufyan pernah murka terhadap anaknya Yazid. Maka dia pun mengirim utusan kepada Al-Ahnaf bin Qais bertanyakan tentang pendapatnya dalam perkara anak-anak. Maka berkata Al-Ahnaf, tengok bagaimana Al-Ahnaf, seorang guru yang memberi nasihat kepada Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, anaknya nama Yazid. Selepas Muawiyah meninggal dunia, Yazid menggantikan tempat Muawiyah sebagai Khalifah Bani Umayyah. Dia kata apa? Anak ini adalah buah hati kita dan tulang belakang kita. Kita laksana tanah yang rendah bagi mereka dan langit yang memenuhi mereka. Jika mereka minta sesuatu, berikanlah. Jika mereka marah, pujuklah. Kelak mereka akan memberimu kesayangan mereka kepadamu dan akan berkongsi denganmu segala rahsia. Dan jangan engkau menjadi penghalang. Nescaya mereka akan merasa jemu dengan kehidupanmu dan bercita-cita kematianmu. Itu pula jadi anak. Bila dah bapak aku nak mati pula, ya tak? Saya mengamuk je bapak dia kan. Sampai begitu anak. Sebab ni kata ulama, kata seorang guru zaman Muawiyah, dia kata dengan anak berlemah lembut seperti buah hati, tulang belakang kita. Bila diminta, bagi. Bila anak-anak kita minta sesuatu yang perlu, bagi. Tapi dengan syarat nak menyediakan keperluan anak-anak. Keperluan patut bagi,
Kehendak dia manusia ni keperluan ada 3. Satu disebut sebagai al-hajiyat. Al-hajiyat ni keperluan asas. Keperluan asas kena bagi. Dia minta ke tak minta tu wajib bagi. Melainkan dalam bentuk hadiah, kehendak-kehendak. Yang kehendak ni dia buat baru kita bagi. Anak dapat rezat bagus baru bagi hadiah. Tu yang kehendak bagi. Jika mereka marah, pujuk. Apa kesan dia? Dia akan membalas kepada kita dengan kasih dan sayang. Bila dapat je kasih sayang, apa yang berlaku? Kita buruh macam mana pun pada anak kita, marah tu dah tak ada dah. Bila kasih sayang tu lebih banyak, sesekali mak bapak marah pun anak akan cari balik mak bapak. Sebab sayang tu lebih hebat daripada marah tu tadi. Marah sekali tapi sayang tu 10 kali satu hari. Sayang lebih daripada marah, sekali marah anak tak kisah dah. Sebab dia dapat 10 kasih sayang daripada mak bapak dia. Kasih sayang tu lebih daripada marah tu tadi. Itu sebab kena banyak kasih sayang. Nabi dah sebut man la yarham la yurham, siapa tidak mengasihi tidak dikasihi. So berikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Beri kesan kepada anak kita dan juga kepada keluarga kita tu nanti. Wahai para ibu bapa, ambillah dari kedua-dua cerita ini nasihat dan ibrah dalam bersikap lemah lembut dengan anak-anak kamu, berbuat baik dan berbelas kasihan, serta menjejaki jalan yang lurus dalam hal pendidikan anak-anak. Tuan-tuan muslimat, saya cakap begini je. Setiap hari biasakan bila berpisah dengan anak pergi sekolah, salam, anak cium tangan kita cium anak, biasakan. Dan jangan lupa pesan beberapa perkara bila anak pergi sekolah. Antara pesan biasa kita pesan pada anak apa? Belajar rajin. Cukup dah. Cakap baik-baik, lepas tu pisah dengan anak. Jumpa balik anak, benda sama juga. Salam, anak salam tangan kita, cium tangan kita cium anak kita. Lepas tu berbual juga dengan anak. Sekolah belajar apa? Itu bentuk lemah lembut, bentuk kasih sayang. Cukup. Lepas tu dia nak main petang kan? Lain sekejap dia main. Kalau dia memerlukan kita, main dengan anak. Kalau dia ada kawan, dia main kawan dia. Itu hak dia untuk bermain pada petang-petang tu. Bagi dia main. Setengah jam, sejam, katakan pukul 6 sampai pukul 6.30, 6.45. Okey, bagi dia main. Tetapkan waktu. 6.45 dia balik. Pastikan mak bapak dengan anak-anak, dia mandi siap-siap. Kalau kita ke surau, pastikan anak dekat rumah, semayang, baca Quran, buat kerja sekolah. Ni balik kerja lagi ni sekarang, apa betul mak bapak buat? Salam jumpa anak, dah semayang ke belum? Dah siap pergi sekolah ke belum? Cukuplah benda tu. Tidur, salam anak, peluk anak, dah. Nak gambarkan lemah lembut. Kerja sekolah tak siap, jangan marah lagi. Boleh nak marah, kenapa tak siap kerja sekolah? Lepas tu buat apa? Duduk dengan anak, sama-sama bantu anak buat kerja sekolah. Sebab kadang-kadang dia pun tak tahu apa patut dia buat. Nak buat macam mana dia pun tak tahu. Duduk dengan anak, jangan buka TV lagi. Duduk dengan anak, tengok apa dia buat sampai siap. Kita guide dia akan siap. Dia tak jadi, tuan-tuan. Percayalah, balik ni sekarang kerja sekolah tak siap, kita tengok TV, dia buat kerja sekolah. Takkan siap kerja sekolah tu? Takkan siap. Kalau siap pun tuan-tuan perempuan kan, memang takkan jadi kerja sekolah tu. Tak apa-apa jadi kerja sekolah tu. Letak kejap, tutup TV tu, letak handphone, duduk sebelah dengan dia, guide dia, confirm siap. Tak lama pun. Tapi letih tak kerja tu? Memang letih. Tuan-tuan, ada hantar anak pergi kumon tak? Yang hantar anak pergi kumon lagi nak mati mengajar anak tu. Kerja kumon ni kan banyak kan? Kerja kumon banyak. Seminggu cuti baru ni, anak saya masuk kumon, 5 tahun masuk kumon, 7 tahun dengan 10 tahun. Nak habis siapkan 11 seminggu cuti. Hari Selasa tadi pun pergi kumon. Nak pastikan siap dalam masa 7-8 hari, 11 kerja tu. Satu hari saya kena siapkan 3. Tapi kena tahan dengan duduk sejam tu, sejam 2 jam tu. Masa raya hari tu lah, masa raya itu kat kampung, kat Kelantan. Orang tengah datang pagi-pagi tu beraya tu, saya kata duduk dalam bilik tu. Siap. Nak tak nak duduk, tunjuk satu-satu. Letih, mau tak letih. Tapi itulah anak kita ke orang lain pun. Siap, memang siap. Yang penting kita guide elok-elok. Atas kita nak ke tidak je. Rajin tak rajin je. Nak pastikan anak sembahyang, berjemaah dengan anak. Meh sembahyang dengan ayah. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang malah nak jemaah dengan anak kita. Habislah anak. Kalau mak bapak malah habislah anak. Itu je. Dia follow je kita. Macam saya kata puasa tadi tu. Apa bezanya kalau mak bapak tak berpuasa? Macam mana nak paksa nak dia berpuasa? Takkan jadi punya. Mak bapak buat, bagikan jalan pada anak-anak. Selesai benda tu. Ya? Berlaku adil. Kita pun susah nak puasa, anak lagi susah nak puasa. Dapat nak puasa sehari, puasa 6 pun jadilah. Kita jangan sehari pula kan. Kita lah puasa 6 hari. Ya? Muslim-muslimat. Baik, kalau ada apa nak tanya silakan. Apa nak tanya silakan tu.
Okey, baik, itu yang kita sebut tadi. Ada 3 pendapat ulama berkaitan dengan puasa 6 ni tadilah. Satu pendapat mengatakan selesaikan yang wajib dahulu, selesaikan yang qada dahulu, ada masa buat puasa 6. Okey. Ada juga pendapat mengatakan kalau waktunya singkat, buat puasa 6 dahulu. Katakan nak habis Ramadan kan, habis Syawal kan, buat puasa 6 dahulu, lepas tu buat yang wajib qada. Ada juga pendapat ulama mengatakan boleh sekalikan. Boleh sekalikan puasa yang wajib niatkan juga dengan puasa yang sunat. 3 pendapat, boleh pakai mana-mana, tak ada masalah. Kalau orang tanya saya lah, bergantung kepada rajin malasnya kau lah. Kau malas ke kau rajin tu je. Sejauh mana iman kita kan. Budak-budak ramai tanya saya soalan ni, pelajar tanya, remaja tanya kan, ustaz nak puasa macam mana? Masa panjang lagi tak? Panjang. Kalau macam tu, buat puasa ganti dulu, lepas tu buat puasa sunat. Boleh? Boleh. Buat dah. Dia pun dah cerita gini je. Lagi hebat kita bagi kepada Allah, lagi hebat Allah ganjarin kita. Tu saja. So pilih mana satu yang kita nak. Semuanya boleh, tak ada masalah. Sebab ada 3 pendapat ulama, semua boleh. Itu sebab pada saya, kalau dah biasa berpuasa tak ada masalah. Orang yang dah biasa berpuasa, tuan-tuan ingat kita pun habis Ramadan kan, semangat 30 hari Ramadan tu ada lagi tu. Tolong jangan miss. Puasa Isnin Khamis jangan miss, sebab kita dah habis puasa Ramadan. Kalau tak puasa Isnin Khamis, cairlah cakap saya, kita rasa macam malas nak puasa dah lepas tu. Tapi orang dah biasa puasa ni, dia akan rasa macam kalau tak puasa Isnin Khamis, rasa macam kosong kat situ. Masa tu lah dia puasa sekali 6 dalam bulan Syawal tu, masa Isnin Khamis tu, habislah 6 hari puasa tu. Tu cara nak bagi buat kan. Seraga sungguh-sungguh, boleh, tak ada masalah. Boleh 3 pendapat tadi. Tuan-tuan boleh tengok juga Ustaz Syauqi, dia ada dalam blog, dia boleh baca Ustaz Syauqi punya blog, cerita berkaitan dengan, nak detail tu lah, berkaitan dengan pendapat ulama' tu, dia dekat situ disebut. Allahu a'lam. Dah start dah kot puasa 6 Ini dah habis dah? Belum lagi. Saya ada kawan saya dah habis besok dah ni. Esok beraya dah masing-masing dah. Kena usaha lah puasa 6. Mak dah habis dah puasa 6. Orang perempuan ya sebab dia period tu kan. Orang lelaki dah habis dah kot. Belum lagi. Oh, Gian tengok kambing golek saya tak? Bodoh hari, alhamdulillah. Dah start dah tu dah Kira tu ada orang tak buat lagi tu. Dia orang sebelah tu dah buat belum tu Bodoh hari ni Dia niat-niat dia pun kena ingat juga tau. Niat-niat ni betul, Nabi kata niat, satu niat dapat pahala kan. Tapi niat tu niat yang usaha nak buat, bukan niat meniat je tau leh. Macam tu. Dia niat dan sungguh-sungguh nak buat. Kalau dia kata lah niat pun dapat kat pahala, tak boleh jadi gitu. Kalau macam tu main niat, semua orang kata niat dan usaha nak buat, InsyaAllah boleh. Allahuakbar. Kalau tak ada apa-apa, mudah-mudahan yang paling penting dapat ilmu, beramal lah. Saya nak bagi tekan betul-betul berlemah lembut tu. Perkataan berlemah lembut dengan anak-anak tu, tolonglah cuba berlemah lembut dengan anak. Boleh marah tapi jangan banyak marah, banyakkan berlemah lembut. Bila nak mula balik ni, mulalah dengan anak kita, biar dia tidur dengan tenang malam ni. Tidur tenang, relax. Besok pagi bangun pula seronok kan. Ni saya tengah berperang dengan anak saya nombor 2 ni, perempuan ni. Bangun pagi menangis, tapi start layan lah menangis ni tu kan. Nak pergi sekolah tadi pun nak menangis juga. Dia macam mana nak pergi sekolah, sikit dah lama cuti kan. Yang tu start layan lah. Benda negatif jangan layan. Dah sekali elok dah balik perangai dia. Cuma saya kata mulai malam ni tidur senyum. Dia kata kat dia, jumpa salam elok, tidur elok. Besok pagi bangun senyum, mesti sekolah seronok. Sampai kat sekolah naik bas pun nak menangis, abang ni cerita. Sekolah menangis, kat sekolah nak menangis. Saya tak layan kalau menangis-nangis ni, saya kata. Benda negatif mana nak layan. Kan? Merengek tu tak layan macam tu. Lama-lama dia faham lah, merengek pun tak, bapak tak layan kan. Eloklah perangai tu. Tengah sekarang ni, tengah duk perang anak saya ni, nombor 2 ni. Tapi kalau yang kecil sekali tu baguslah. Bangun tidur baca doa, masuk tandas baca doa, keluar tandas baca doa, seronok pergi sekolah kan. Dia umur 5 tahun tapi suka pergi kumon. Susah nak paksa, saya tak paksa dia lah kan, tapi dia nak pergi. Saya tak galak kalau dia pergi kumon tu pun. Dah 5 tahun, saya takut dia bosan, boring kan. Tapi dia excited nak pergi, pergilah. Kalau nak berhenti pun saya tak kisah, berhenti nak macam mana. Budak kan. Yang cakap budak orang tu bukan malah nak belajar kan. Budak lagi lah. Dia nak belajar, dia nak berhenti pun tak apa. Budak 5 tahun. Orang tanya saya soalan baru ni pun, budak umur 4 tahun, macam mana nak suruh dia mengaji?
Macam mana budak umur 4 tahun, anak 4 tahun nak suruh mengaji. Saya kata 4 tahun tak suruh mengaji lagi. Tak disuruh mengaji pun. Umur 40 tahun dia suruh mengaji. 4 tahun tak payah lagi. 4 tahun dia suka cukup. Kita baca Quran kan, sebelah dia pun datang. Ni apa? Tu boleh ajar. Tapi jangan paksa, baca. Tak boleh. 40 tahun pun tak baca lagi. 4 tahun biar suka dulu. Macam sembahyang. 5 tahun dia sembahyang main-main. Janganlah dia main-main budak-budak 5 tahun. Janji dia suka. Cumanya jaga-jaga. Kalau bawa kat surau, pijak kepala imam, tu bawa balik lah. Tapi janji dia suka cukup. Tu kena faham. Dia punya perkembangan anak-anak. Dia daripada lahir sampai umur 6 tahun, dia berbeza sikit. 6 sampai 12. Separuh formal. Lepas tu 12 ke atas, tu lain pula cara dia. Itu sebab kena perhatian anak kita. Dia kena rajin baca buku psikologi lah. Umur sekian-sekian begini, apa yang patut dia dapat? Umur 6 tahun patut apa dia dapat? Tengok pula dalam kitab. Anak umur 7 tahun, dia dah boleh sembahyang. Umur 7 tahun dah boleh sembahyang. Bila sebut boleh sembahyang, baca Quran pun dah sepatutnya dah boleh dah umur 7 tahun. Sebab sembahyang kena baca Quran, Fatihah. Dia juga kena berpuasa juga, dah kena latih dah budak tu. Itu yang kena dapat. Walaupun tak sembahyang cukup 5 waktu, yang penting dia tahu sembahyang. Sebab Nabi dah suruh sembahyang umur 7 tahun. Dia dapat dah benda tu. Kalau tak dapat, jaga-jagalah. Tapi jangan terlampau sangat risau. Macam hari ni mak bapak risau anak tak pandai cakap. Jangan risau saya kata. Gaulkan je dia dengan orang. Lama-lama pandai dah cakap tu. Kita pun dulu lambat juga. Tuan-tuan, kita ni lambat sebenarnya. Budak hari ni expert, advance sangat budak hari ni. Budak hari ni sangat advance belajar. Mana tak advance dia? 5 tahun, anak 5 tahun, dia boleh kira dalam bahasa Inggeris sampai 100-200. Belajar kat Kumon. Kita darjah 6 tak apa lagi. Ni budak sebab apa? Perkembangan dia macam itu. Kan budak umur 5 tahun hafal Quran sekarang kan? Kita berapa 5 tahun? Duk main lagi kan kondi-kondi tu kan? Tak faham lagi. Budak umur 5 tahun perkembangan budak-budak pada hari ni. Sebab sebesar dia mak bapak yang risau sangat, ramai dah jumpa ustaz, macam mana anak saya umur berapa tahun? Sekian-sekian tahun, 8 tahun. Jangan risau lagi saya kata. Dalam kajian betul yang paling muda boleh bercakap umur setahun. Paling muda. Yang paling lambat bergantung kepada perkembangan budak tu. Pergaulan dia, kalau budak sindrom Down lagi lah, memang lambat lah bercakap. Budak yang slow learner lagi lah lambat. Kalau tuan-tuan pernah biasa bergaul dengan budak-budak yang sindrom Down ni, budak-budak autism. Ada budak-budak yang albino ni, ada budak yang slow learner, ada budak yang hyperaktif, itu lagi buka pintu rumah tu berlari, langgar kereta pun tak kisah tu. Yang tak dengar apa-apa dah tu. Ada yang pula duk main, duk seorang tepi tu main. Mak pak tengok ni berhantu budak ni kan, main seorang ni kan. Pernah ada kes budak macam itu, mak bapak risau. Anak tak bercampur apa semua kan. Sekali ambil ujian IQ, rupanya IQ budak tu lebih hebat daripada budak lain. Budak very smart. Antara ciri-ciri budak smart, very smart budak ni, dia boleh buat kerja seorang-seorang tanpa ada pemantauan orang lain. Dia tak perlukan kawan-kawan dia. Mak bapak risau kadang-kadang tak bergaul anak dia kan. Tapi itu antara ciri budak yang smart. Budak pintar ni, dia boleh buat sendiri, dia boleh tengok, dia boleh buat, dia boleh selesaikan masalah sendiri. Itu antara ciri budak pintar, walaupun tak bercampur dengan orang. Dan memang ciri budak pintar tak bercampur sangat dengan orang. Dia antara cirinya, walaupun mak bapak risau. Macam je anak aku ni kan. Tak. Itu sebab tuan-tuan perempuan buka internet, buka Google, type ujian IQ untuk anak-anak. Kalau kata dekat USIM ada kan sekolah pintar anak-anak tu kan. Anak umur 8 tahun, 9 tahun dah boleh ambil ujian tu, tengok dia jawab macam mana. Dekat situ dah tahu IQ anak-anak. Sebelum buat dekat anak-anak, buat kita dulu. Tengok IQ kita setakat mana dulu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'an istajabu lah. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, jauhlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jauhlah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Jauhlah kami daripada nafsu yang tidak puas. Jauhlah kami daripada doa yang tidak makbulkan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami yang istiqamah melaksanakan ibadah salat, termasuk anak-anak kami, zuriat kami ya Allah, isteri suami kami ya Allah, seluruh umat Islam ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah muslimat, kuliah akan datang kita akan masuk pula masih lagi bawah tajuk penyelewengan anak-anak dan cara memperbaikinya. Dia masuk bawah topik kecil berkaitan dengan kesan daripada anak-anak menonton filem-filem jenayah dan juga filem-filem yang ada kaitan dengan seks dan juga lucah.
Kita akan tengok kesan tu nanti. Dilihat bagaimana ulama mengajar kepada kita bagaimana nak kawal benda ni. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.